Assalamualaikum dan salam transformasi minda. Bersyukur kita hari ini dapat bersama-sama menyertai Forum Budaya Kerja kelas pertama. Pada hari ini bersama saya Muhammad Faizuddin bin Muhammad Nur sebagai moderator akan mempengerusikan forum ini. Forum kita pada hari ini akan mengupas salah satu budaya kerja kelas pertama, iaitu mengenai budaya pemikiran kritis dan inovasi dalam bidang perguruan. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, budaya kerja kelas pertama ini ialah amalan kerja yang terbaik melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja. Saya yakin barisan panel yang bijaksana akan dapat menyampaikan maklumat yang bermanfaat kepada kita semua. Okey, oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput panel kita yang pertama. Okey, kita akan mulakan forum dengan Cikgu Amirul. Apakah kepentingan budaya pemikiran kritis dan inovatif menurut Cikgu Amirul? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Cikgu Muhammad Faizuddin. Okey, untuk forum kita pada hari ini, saya akan menerangkan betapa pentingnya pemikiran kita dalam berfikiran kritis dan inovatif. Okey, kenapa saya kata penting? Sebabnya cikgu-cikgu sekarang perlu sentiasa berfikiran kritis dan inovatif. Jika pemikiran kritis dan inovatif ni tidak dipraktikkan, jika punya masalah yang hadir, sebabnya sekolah bukannya satu masalah yang akan terus datang ataupun satu kerja yang terus datang. Dia akan berbagai-bagai halangan yang akan datang. So macam mana kita nak menyelesaikan masalah itu dengan melalui pemikiran kritis dan inovatif kita ni. Contohnya macam yang terjadinya waktu pandemik sekarang, bagaimana kita nak mengajar murid-murid dalam subjek pendidikan jasmani yang memerlukan begitu kreatif cikgu tersebut dan inovatif cikgu untuk mengajar pendidikan jasmani dalam sewaktu pandemik COVID-19 ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, itu adalah penjelasan daripada Cikgu Amirul. Penjelasan yang sangat jelas dan mantap daripada Cikgu Amirul. Terima kasih sekali lagi. Okey, seterusnya. Apakah kepentingan lain budaya pemikiran kritis dan inovatif menurut Cikgu Syazwan? Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Okey, Cikgu Faiz. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, saya menyambung berkaitan dengan kepentingan budaya pemikiran kreatif dan juga inovatif. Ia juga penting. Kenapa apa? Kenapa? Sebab untuk kita melancarkan kita punya sistem pengurusan sekolah kan. Kita sebagai seorang guru perlu kreatif dan inovasi ataupun inovatif dalam pengurusan sekolah. Kerana apa? Menjadikan sekolah kita sebagai satu organisasi pembelajaran yang bebas dan juga dibelenggu daripada birokrasi. Ia juga menjadikan sebuah sekolah yang lebih dinamik, ceria dan pelbagainya. Okey, oleh itu di sini kita dapat lihat bahawa kreativiti seorang guru membantu meningkatkan kualiti serta pencapaian murid secara tidak langsung dapat meningkatkan kita punya pencapaian pendidikan negara. Okey. Hal ini terbukti bahawa cikgu yang bernama Tang Kong Hyun dari Kedah telah mencipta satu beg bercahaya sebagai alat bantu mengajar untuk murid prasekolah. Okey, keadaan ini telah menunjukkan guru tersebut berjaya meningkatkan penguasaan anak didiknya dalam subjek sains dan matematik. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kepentingan pemikiran kreatif dan inovatif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Syazwan atas jawapan yang sangat menarik dengan disertakan contoh-contoh daripada guru-guru yang telah menggunakan pemikiran kritis dan inovatif. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi ke topik seterusnya, bukan topik seterusnya. Maksud saya ialah dalam skop yang lain. Okey, so sekarang kita kepada cikgu yang seterusnya, iaitu soalan saya seterusnya ialah berkaitan kesan tidak mempraktikkan budaya pemikiran kritis dan inovatif. Apakah pendapat anda Cikgu Hasrul?
Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator, Cikgu Faiz. Baik, saya akan mengupas mengenai kesan tidak mempraktikkan pemikiran kreatif dan inovatif. Jadi saya akan mengemukakan dua kesan, iaitu kesan yang pertama merugikan kos, yang kedua merugikan masa. Baik, saya bagi contoh. Pada zaman dulu ataupun sebelum ni, kita menggunakan medium pos untuk mengepost surat ataupun kad raya sebagai contoh. Tapi pada zaman ni, adanya inovasi dan kreativiti daripada manusia-manusia zaman sekarang ni menyebabkan kita dah boleh hantar surat dalam sekelip mata, iaitu melalui email. Kita klik je, kita dah sampai surat kita. Baik, itu kesan kalau kita tak ada inovatif dan kreatif dalam kehidupan kita lah. Contoh lain akan diterangkan oleh panel-panel yang lain. Okey, baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan balik kepada moderator. Okay, terima kasih kepada Cikgu Asrul atas penerangan yang ringkas dan jelas sebentar tadi. Okey, seterusnya soalan yang sama kepada Cikgu Aiman. Apakah kesan lain tidak mempraktikkan budaya pemikiran kritis dan inovatif? Okey, terima kasih kepada saudara Cikgu Faiz. Jadi sebagaimana kita tahu, Cikgu Asrul sudah menerangkan iaitu dua kesan kita berfikiran secara tidak kritis dan inovatif. Jadi kesan yang saya boleh tambah lagi adalah seperti pengurangannya kualiti kita sebagai seorang cikgu. Okay? Jadi dalam kita berkhidmat, jadi kita memerlukan pemikiran secara kritis dan inovatif untuk menjadikan sesuatu benda itu pantas, cekap dan mesra pelanggan. Okey, yang kedua adalah apabila kita berfikiran secara kritis dan inovatif ni, kita akan memudahkan kehidupan kita. Okey, kita akan jadikan sesuatu benda itu lebih efisien dan lebih efektif. Okey, itu sahaja uraian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Aiman atas penerangan sebentar tadi. Saya kira semua itu adalah sangat jelas menunjukkan kepentingan bahawa budaya pemikiran kritis dan inovatif ini sangat penting. Okey, kita akan pergi kepada panel yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan mendengar Cikgu Amal untuk menerangkan contoh budaya pemikiran kritis dan inovatif dalam bidang perguruan. Okey, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Muhammad Faizuddin. Okey, seterusnya kita lihat kepada dari segi langkah yang boleh dilakukan untuk mempraktikkan budaya kerja pemikiran kreatif dan inovatif ialah melalui penggunaan ICT. Okey, sebagai contoh, sebagai guru, penggunaan ICT ini sangat digalakkan dan menarik. Okey, sebagai contoh, PDPR, guru-guru menjalankan sesi PDPR secara alam maya. Sebagai contoh, penggunaan Telegram, Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Secara tidak langsung, dia akan memberi satu kesan yang positif kepada klien kita, iaitu student, murid kelas kita. Itu saja yang dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Amal atas contoh yang diberikan sebentar tadi. Okey, seterusnya Cikgu Arif, bagaimana pula contoh budaya pemikiran kritis dan inovatif menurut Cikgu Arif? Okey, terima kasih kepada moderator Cikgu Muhammad Faizuddin. Okey, contoh seterusnya adalah pemikiran secara kritis dan inovatif adalah cepat menjana idea yang spontan dan berterusan berkaitan dengan sesuatu tajuk atau masalah dalam kumpulan. Okey, sebagai contoh, saya sebagai guru ni, subjek PJK tidak dapat dilakukan kerana pandemik COVID-19. Macam mana kita nak buat kelas PJ supaya mengikut SOP? Okey, contoh, tajuk bola baling, cikgu membawa semua peralatan dan memperkenalkan alatan dan guru melakukan teknik lakuan yang betul. Pelajar hanyalah membuat teknik perlakuan di tempat masing-masing menggunakan teknik imagery ataupun teknik bayangan seperti lakuan yang betul. Okey, pelajar terbaik kita akan panggil ke hadapan untuk membuat demonstrasi. Di situ juga cikgu boleh membuat pentaksiran bilik darjah di kalangan pelajar.
Okey, itu saja dari saya, contoh pemikiran secara kreatif dan inovatif. Terima kasih Cikgu Arif. Contoh yang sangat menarik untuk kita applykan atau aplikasikan di sekolah. Okey, seterusnya saya rasa banyak lagi contoh-contoh yang boleh diterangkan. Okey, jadi panel seterusnya iaitu Cikgu Hafiz. Bolehkah anda terangkan satu cara yang anda tahu dalam membudayakan pemikiran kritis dan inovatif ini? Ya, terima kasih kepada saudara moderator Cikgu Faiz memberi laluan kepada saya. Jadi berdasarkan tarifan dan definisi yang telah diberikan oleh rakan-rakan keynote speaker sebentar tadi, saya berpandangan antara langkah yang kita boleh praktikan dalam bentuk pengajaran dan pembelajaran adalah dengan membawa ilmu yang ingin kita sampaikan ke arah lebih kepada situasi yang sebenar. Okay, contohnya dalam lukisan subjek kejuruteraan, jika kita para guru biasanya mengajar dalam bentuk hands-on, tak salah kalau kita sekali-sekala menukar cara dengan menggunakan software yang berbentuk profesional, yang lebih praktikal, kita boleh tunjuk kepada murid kita. Contohnya seperti software CATIA atau CAD yang sering digunakan oleh golongan profesional untuk mereka lukisan pelan bangunan dan sebagainya. Jadi melalui kaedah ini dapat menimbulkan keterujaan dan juga minat kepada para pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Hafiz. Okay, itu menurut pandangan beliau. Macam mana kita nak applykan pemikiran kritis dan inovatif ini daripada segi pembelajaran dalam kejuruteraan. Okey, seterusnya Cikgu Munir. Kita menjemput Cikgu Munir. Untuk menerangkan langkah lain untuk menerapkan budaya pemikiran kritis dan inovatif. Okey, terima kasih kepada Cikgu Faiz selaku moderator. Jadi antara contoh ataupun langkah yang boleh dilakukan untuk mempraktikkan budaya kerja pemikiran kritis dan inovatif dalam sekolah, saya ambil daripada aspek umum yang mana sebagai contohnya penggunaan aplikasi e-datang. Yang mana aplikasi e-datang ni digunakan di sekolah untuk merekod kehadiran murid ke sekolah untuk setiap hari. Jadi melalui aplikasi ni ia dapat menjimatkan masa guru untuk mencatat kehadiran murid ke sekolah dan memastikan maklumat berkenaan dengan rekod kehadiran murid ni dapat diakses oleh semua guru yang berada di sekolah di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Di tempat yang berbeza, guru-guru dapat akses aplikasi tersebut untuk melihat kehadiran murid. Jadi setakat itu saja saya rasa. Terima kasih kepada moderator. Okay, terima kasih kepada Cikgu Munir. Okay, tadi Cikgu Munir menerangkan macam mana contoh, bukan saja daripada segi pengajaran, pembelajaran, tetapi untuk pengurusan juga. Okay, jadi jelaslah di sini kita tengok semua kita dah belajar tentang kepentingan, kita belajar tentang implikasi dan contoh. Jadi untuk yang akhir sekali kita akan menjemput seorang lagi kita punya panel untuk memberikan apakah kesimpulan yang boleh dibuat. Okay, kita jemput Cikgu Saiful untuk memberikan kesimpulan beliau. Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita Muhammad Faiz. Okey, berdasarkan penerangan daripada ke-8 orang panel, apa yang boleh saya simpulkan adalah sebagai seorang pendidik, kita sebagai pendidik seharusnya dan mesti berfikir secara kreatif ataupun berfikir secara di luar kotak dalam mendidik murid-murid kita. Okey, supaya kita dapat melahirkan generasi murid yang berfikiran kelas pertama untuk bersaing dalam abad yang penuh cabaran ini. Tambahan pula sekarang abad pandemik keadaan pandemik, so kita sebagai guru harus berfikir secara di luar kotak lah. Okey. So, apa yang boleh saya katakan, kita tiada pilihan kecuali meningkatkan keupayaan kreativiti dan juga inovasi kita sebagai seorang pendidik. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Saiful atas kesimpulan yang beliau buat sangat padat dan ringkas. Apa yang beliau membuat kesimpulan ini tadi membuat keseluruhan kita punya forum pada hari ini. Okey, jadi sekian sahaja forum kita pada hari ini. Semoga maklumat yang dikongsikan
oleh ahli panel boleh dijadikan panduan kepada hadirin sekalian. Okey, saya akhiri forum dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.